Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua yang mendengar pada hari ini, salam kemerdekaan, salam menyambut hari kemerdekaan yang ke-65. Salam keluarga Malaysia kepada semualah. Alhamdulillah kita telah pun mencapai kemerdekaan selama 65 tahun lamanya. Slogan kita pada tahun ini iaitu keluarga Malaysia teguh bersama. Apabila kita bercakap tentang keluarga, jadi kita nak nampakkanlah dekat situ bahawa di dalam Malaysia ini yang serba unik ini, kita bersama-sama tinggal dengan pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Macam kita tengok dalam keluarga lah kan. Keluarga itu dia ada pelbagai jenis perangainya, sikapnya, rupa parasnya, dia tak sama kan. Jadi macam tu jugalah kita dalam keluarga Malaysia. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bercakap ataupun kita akan menghuraikan lebih lanjut tentang Malaysia dan kepelbagaian daripada segi melestarikan keamanan dan juga adab. Kan kita dah berbeza-beza, kita ada budaya yang pelbagai, sedangkan kalau kita tengok makanan kita pun, makanan kita sangat berbagai lah, daripada nasi lemaknya, roti canainya daripada bangsa lain, dan pelbagai lagi makanan-makanan lain yang akhirnya digabung-gabungkan dan menjadi satu, iaitu Malaysia. Itulah uniknya Malaysia yang kebanyakan negara tidak mampu untuk mencapai ke tahap itu, membina perpaduan daripada kepelbagaian. Jadi kita akan hurailah tentang Malaysia dan kepelbagaian itu. Dan sebenarnya kepelbagaian ini dia tidak boleh ataupun dia tidak dapat dicapai hanya dengan kata-kata, hanya dengan semudah itu. Kepelbagaian, keperpaduan dalam kepelbagaian ini dia memerlukan pengorbanan, dia memerlukan usaha kita yang berterusan, dia perlukan kita punya kiranya pengorbanan ataupun pelbagai perkara untuk kita mengekalkan perpaduan dalam kepelbagaian tersebut. Jadi disebabkan itulah tajuk kita hari ini adalah Malaysia dan kepelbagaian, melestarikan keamanan dan adab. Kenapa kita nak sentuh tentang adab? Kenapa kita nak sentuh tentang keamanan tu? Supaya kita nak keamanan yang kita capai pada hari ini sampai ke tahun ke-65 ini yang telah kita kecapi kan bersama kan, tanpa peperangan yang besar, tanpa perpecahan yang sangat signifikan sampai boleh membawa kepada kesan ataupun impak yang besar kepada kita. Jadi perpaduan itulah kita nak generasi akan datang, kita sendiri, untuk kita terus lestarikan dia melalui adab, melalui macam mana cara untuk kita berhubung antara satu sama lain, supaya perkara tersebut ataupun perpaduan tersebut, kepelbagaian tersebut dapat diraikan dan akhirnya membawa kepada perpaduan yang berkekalan, insya-Allah. Okey, jadi itu adalah mukadimahnya lah. Jadi daripada hari ini kita akan semarakkan lagi kita punya sambutan kemerdekaan dengan membina kita punya kesedaran, membina kita punya perasaan patriotisme kita terhadap negara kita. Macam mana kita nak mengekalkan dia dalam keadaan sekarang yang kita dihujani ataupun kita dibebani dengan pelbagai isu-isu yang boleh meretakkan perpecahan antara rakyat Malaysia. Sayanglah kalau keunikan negara kita ini akhirnya diambil mudah dan disebabkan perkara-perkara yang remeh, disebabkan isu-isu yang tidak menjaga sensitiviti antara satu sama lain, tidak menjaga susila ataupun tidak memasakkan ataupun memegang prinsip-prinsip asas yang ada demi perpaduan kita tu. Akhirnya perkara yang kita kecapi ini akan berakhir, na'udzubillah. Okey, jadi kita nak kekalkan dia, kita nak lestarikan dia, kita nak supaya perkara-perkara ini menjadi darah daging kepada generasi kita akan datang. Okey, jadi kita pergi kepada slogan itu sendiri. Keluarga Malaysia teguh bersama. Sebenarnya tadi saya dah huraikan sikit tentang keluarga kan. Kita dalam keluarga itu memang berbeza-beza lah, daripada rupa paras pun memang takkan ada yang sama. Kan Kak Longnya kan, Kak Ngahnya ataupun Abang Ngahnya ataupun semua tu daripada sulung sampai ke bongsu tu rupa dia lain, perangai dia lagi lain. Jadi kita nak melalui rencam itu, macam mana kita nak mendapatkan
mendapatkan satu perkara yang membuatkan kita ni bersatu hati sentiasa. Dan kita pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitu teguh bersama, kan. Maksudnya dekat situ kita boleh nampak bahawa kita ini apabila berpegang teguh, kita berpegang kepada satu prinsip asas yang sama, matlamat yang sama, dan akhirnya kepelbagaian itu hanya kita boleh abaikanlah. Maksudnya kepelbagaian itu dapat kita raikan, kita terima satu sama lain, dan akhirnya kita menjadi sebuah keluarga yang bahagialah, insya-Allah. Dalam konteks negara, kita menjadi satu keluarga yang saling memahami, saling bertolak ansur, saling berlapang dada antara satu sama lain. Okey, jadi sebenarnya apabila kita melihat tentang kemerdekaan, kan, dia adalah satu isu yang berkaitan dengan hati dan perasaan kita, kan. Kita punya kesedaran, kita punya sikap patriotisme sebenarnya, kan. Saya sukalah nak memetik daripada seorang pengkaji tentang bangsa Malaysia dan juga tentang patriotisme lah, patriotisme secara khususnya, itu Ahmad Zaharuddin Sani pada tahun 2014. Katanya patriotisme ini dia terbahagi kepada dua, iaitu pertama ada patriotisme peribadi dan yang kedua ada patriotisme rasmi. Kan, kalau patriotisme peribadi itu adalah satu perkara ataupun kesedaran dalam diri kita sendiri, kita sebagai warga negara, kita sebagai individu yang sayangkan negara, yang cintakan keamanan, itu adalah bersifat peribadi, rasa cinta. Kita suka kepada keamanan, kita suka kepada perpaduan, kita tak suka pada perpecahan dan kita berusaha untuk menghindarinya. Itu adalah patriotisme peribadi, kita secara peribadi. Dan ada juga yang digelar patriotisme rasmi. Patriotisme rasmi ini macam hari kemerdekaan tu lah, perarakan dan juga simbol macam mana kita nak menghormati jalur gemilang sebagai kita meja bendera. Itu adalah patriotisme rasmi, iaitu istiadat ataupun simbol-simbol tertentu yang menunjukkan kepada kita punya perpaduan antara sesama warga negara di Malaysia lah. Jadi hari kemerdekaan ini adalah salah satunya adalah patriotisme rasmi yang diusahakan oleh pihak atasan ataupun kerajaan untuk kita sentiasa dapat memupuk patriotisme peribadi kita, individu kita, kesedaran kita sendiri. Jadi disebabkan itulah kemerdekaan ini kita mesti raikan dia. Kita mesti ajar generasi baru, kita mesti anak-anak kita tu mesti didedahkan tentang patriotisme rasmi ini ataupun event-event yang berkaitan tentang macam mana kita nak mencipta kesedaran tentang cintakan negara ini. Sedangkan patriotisme peribadi itu adalah hak milik individu lah, apa yang ada dalam jiwa dia, yang tertanam dalam diri dia. Kalau kita tengok daripada sudut agama sendirilah, semua mengajar tentang cintakan keamanan, tentang elakkan perpecahan, dan begitu juga dalam Islam. Nabi sendiri, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang apabila dia bercakap tentang merujuk kepada Mekah lah. Mekah pada waktu itu merujuk kepada dia tempat asal. Rasulullah ini berasal daripada Mekah, dan Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya. Jadi kata Rasulullah ini maksudnya, kan, sabda Rasulullah ini maksudnya kamu ini, negara ini merujuk kepada Mekah, tempat asal Rasulullah ini adalah satu negara yang baiknya. Dia kata betapa baiknya, kan, ma atyabaki min baladin, dia kata bahawa negara ini sangat baik dan betapa cintanya aku kepadanya. Itu kata Rasulullah SAW lah. Jadi Rasulullah ini sangat mencintai Mekah. Mekah itu adalah tempat asal baginda. Jadi kita nampak bahawa mencintai tanah air ataupun tempat kita lahir ini adalah sunnah Rasulullah. Jadi kita dapat pahala dah. Kan, kita mencintai negara, kita mempunyai rasa patriotisme kita dalam diri kita, itu adalah mengikut kepada sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah ini sangat mengagumi Mekah, tempat asal baginda. Dia sangat mencintai. Dia memuji-muji, kan, dia kata ma atyabaki min baladin, katanya betapa baiknya kamu sebagai sebuah negara. Dia puji negara dia, dan wa ahabbaki ilayya, dia kata betapa aku cintanya kepadamu. Begitulah kita terhadap Malaysia ini, betapa cintanya kita kepada
Malaysia ini dan betapa kita nak Malaysia ini menjadi sebuah negara yang disegani, menjadi sebuah negara yang sangat bagus, sangat baik kepada generasi kita. Itu adalah sunnah Rasulullah. Itu saya petik sedikit tentang sabda Rasulullah berkaitan tentang mencintai negara. Jadi daripada situ kita dapat lihat daripada sudut Islam pun sebenarnya Rasulullah dan juga Islam itu sendiri mengajarkan kita untuk mencintai negara kita, untuk menjadikan kita warga negara yang memiliki rasa yang cinta yang tinggi kepada negara tu, daripada segi kita menjaga keamanannya dan juga kita nak elakkan perpecahannya. Jadi antaranya adalah kita membina kesedaran seperti program-program beginilah, insya-Allah. Okey, jadi kita berbalik kepada keluarga Malaysia tadi, tentang kepelbagaiannya, tentang kita punya kelainannya, kan, budayanya yang pelbagai, rencam dan sebagainya. Jadi kita ni sangat bertuah berada di Malaysia ini yang berbeza agama, berbeza kaum, boleh duduk semeja, boleh bertepuk tampar, boleh bergurau sendu. Itu di dalam satu majlis yang sama, itu adalah satu nikmat Allah yang tidak terhitunglah untuk kita. Jadi kita sebagai warga negaranya mesti kita kena hargai perkara tersebut lah. Okey, jadi kita pergi kepada macam mana. Pertama saya nak kupas tentang macam mana melestarikan keamanan, dan juga kedua kita akan bercakap tentang adab sesama kita. Okey, jadi sebelum itu saya nak masuk sikit tentang tadi kita cakap tentang sabda Rasulullah, kan. Saya bercakap juga tentang Al-Quran itu sendiri menyebut tentang kepelbagaian manusia itu sendiri, kan. Jadi ada satu ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahul azim. Saya akan ambil part-part lah ayat tu supaya kita dapat berbincang tentang ataupun menghurai lebih dalam tentang isi ayat itu sedikit demi sedikit lah. Okey, jadi Allah menggunakan kata ya ayuhan nas. Apabila kita cakap tentang ya ayuhan nas, konteks ayat Al-Quran ini, apabila bercakap tentang ayat seruan, kita ada ya ayuhan nas dan kita ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayuhan nas ini merujuk kepada keseluruhan manusia, wahai manusia, Allah kata. Okay. Apabila Allah bercakap wahai manusia, sesungguhnya kami ini menciptakan kamu itu daripada pelbagai kabilah, daripada pelbagai kaum-kaum dan juga kabilah-kabilah yang pelbagai. Jadi Tuhan itu mengiktiraf bahawa kita ini berbeza-beza, kan, daripada keturunan yang lain-lain, daripada bangsa yang berbeza-beza, daripada kabilah-kabilah yang berbeza-beza. Okay. Dan Allah kata min zakarin wa unsa lah, daripada perempuan dan juga lelaki, daripada kabilah-kabilah berbeza, untuk kita saling berkenal-kenalan. Kan, kat situ Tuhan kata untuk kita berkenal-kenalan. Untuk apa kita berkenal-kenalan ini? Untuk kita dapat hidup bersama, untuk kita saling memahami, untuk kita saling menghayati kehidupan itu. Dan ayat seterusnya Tuhan sambungkan, inna akramakum indallahi atqakum. Kan, sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Tuhan kata, sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu ini adalah orang yang paling bertakwa. Itu kata Allah lah. Dan ditutup dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan juga maha mengetahuilah hati-hati kita, kan. Okey, jadi daripada ayat itu kita dapat tahu bahawa Allah mengiktiraf kepelbagaian kita sebagai manusia. Kan, ya ayuhan nas, Allah katakan wahai manusia. Manusia ini dicipta berbagai-bagai. Kita ada kaum yang pelbagai, kita ada budaya berbeza-beza, cara hidup yang berbeza-beza. Dan kata Allah selepasnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia dalam kalangan kamu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maknanya takwa itulah yang membezakan kita antara satu sama lain. Tak ada apa yang boleh bezakan kita antara satu sama lain kecuali takwa. Jadi Allah nak bagi tahu kita bahawa walaupun perbezaan ini, walaupun kamu daripada kabilah yang mana pun, kamu datang daripada bangsa yang mana pun, sebenarnya di sisi Allah itu kamu sama saja, kecuali yang dibezakan itu adalah takwa kita. Jadi kat situ kita nak cakap itu daripada sudut Islamiknya lah. Kita bercakap tak ada siapa pun yang lain, tak ada siapa pun yang kata diri dia lebih bagus daripada orang lain. Itu kita kena ingat lah dekat dalam diri kita. Jadi itu yang membawa kepada perbincangan kita seterusnya, itu mengenai adab, mengenai macam mana kita nak memelihara keamanan daripada diri kita. Jadi ayat itu yang kita nak nampak, supaya
bukan kita yang rasa kita lebih baik daripada orang lain. Orang lain tu tak ada apanya, kita je yang lebih baik. Itu yang bahaya. Jadi itu adalah virus-virus yang boleh membawa kepada perpecahan. Okey, jadi kita nak bincang lebih lanjut berkenaan dengan keamanan tadi dan juga adab. Okey, kita pergi kepada bagaimana kita nak melestarikan keamanan. Yang pertama, macam biasalah sebenarnya daripada kecil kita dah belajar tentang macam mana kita nak menyayangi negara, kita nak membina perpaduan antara kaum dan sebagainya. Yang pertama, kita menghormati dan berlapang dada lah menerima perbezaan. Kita tadi memang berbeza lah, kita cakap tadi. Kita ni kalau kita tengok kaum asas kita adalah kita ada kaum Melayu, Bumiputera, dan juga kita ada kaum Cina, India, itu adalah majoriti, dan kita ada pelbagai kaum lain lagi yang memang ada pelbagai budaya dan pelbagai latar belakang, kan, pelbagai prinsip juga. Okay, jadi kita nak kena menghormati setiap satunya. Okay. Setiap orang boleh mengamalkan budaya dia boleh hidup cara yang dia nak. Itu adalah yang membawa kepada keamanan kita hari ini. Sebenarnya kita beruntung Kita beruntung disebabkan kita dah mewarisi rasa ingin menjaga kedamaian tu daripada generasi awal dulu lagi, dengan mereka membina perlembagaan Malaysia. Kalau kita tengok rukun negara kita sendiri pun, dalam rukun negara sendiri pun ada tentang dia menyebut tentang kepercayaan kepada Tuhan, kan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Kita tengok rukun negara itu sendiri pun dia adalah satu perkara yang dah diwarisi dan kita pegang sepanjang zaman ini kepada perkara yang kita tak boleh tolak dia, kita kena terima dia sebagaimana dia macam tu. Jadi itu adalah cara untuk kita menjaga dan kita menerima kepelbagaian dalam hidup ini. Jadi setiap orang, kalau kita tengok kepada perlembagaan, tadi saya dah sebut tentang rukun negara yang menyebut tentang keluhuran perlembagaan. Kita pergi kepada perlembagaan itu secara terperinci. Di dalam perlembagaan itu sendiri ada beberapa elemen warisan di dalamnya yang kita terangkan tentang Islam sebagai agama rasmi, tapi orang lain yang tidak beragama Islam boleh untuk mengamalkan agama mereka masing-masing. Itu sangat bertepatan dengan firman Allah dalam Al-Quran, iaitu kata Allah, la ikraha fiddin, kan, sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam agama itu tidak ada paksaan lah. Setiap orang itu dia boleh untuk menganut agama dia masing-masing, kan. Mungkin kita boleh mungkin agama Islam itu menyebarkan kebaikan dan sebagainya, mengajak orang kepada kebenaran, tetapi kita tidak ada paksaan dalam agama itu sendiri. Jadi semua orang bebas untuk menganut agama dia sendiri, semua orang bebas untuk mengamalkan budaya dia sendiri, dan kita hendaklah menghormati dan berlapang dada untuk menerima kepelbagaian tersebut. Okey, yang kedua, kena menjaga sensitiviti. Kalau kita tengok hari ini, kan, macam-macam isu yang dah mula menyentuh sensitiviti. Sedangkan sensitiviti ini adalah satu perkara yang kita jaga sejak zaman berzaman. Tak boleh sentuh tentang perkauman, tentang perbezaan keagamaan yang melampau, tentang perkara-perkara yang memang boleh mencetuskan perpecahan dalam kalangan warga negara Malaysia. Jadi yang kedua ni, kita kena jaga sensitiviti tersebut. Jiran kita ke, kawan-kawan sekelas kita ke, yang mungkin ada bangsa lain, kaum lain dan berbudaya berbeza dan sebagainya. Jadi kita kena jaga tersebut. Yang ketiga, kita kena membantu tanpa mengira siapa pun. Kan, orang Malaysia ni memang perangai dia, sifat dia saling membantu. Dia suka untuk saling tolong-menolong walau apa pun bencana yang kita terima, kan. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, dah terlalu banyak dah yang kita harungi bersama, daripada musibah COVID-nya, daripada banjir besarnya dan sebagainya. Jadi kita kena membantu tanpa mengira siapa, tanpa menunjukkan perbezaan yang ketara antara kita semua. Jadi itu adalah cara untuk kita melestarikan keamanan itu sendiri, dan seterusnya berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang telah diwariskan. Itu yang saya dah sebut tadilah tentang perlembagaan Malaysia, tentang rukun negara. Itu memang dia dah sentuh dah tentang perkara-perkara tersebut. Kalau kita ada masalah, kita akan back kepada perkara tersebut, kita akan balik kepada hal tersebut. Akan kita pergi macam mana sebenarnya isu ni, so dia akan dapat diselesaikan mengikut kepada apa yang sepatutnya diselesaikan lah. Okey, dan
Seterusnya bersopan dan menjaga tata susila. Itu memang duduk dalam rukun negara lah. Kan bawah tu kesopanan dan kesusilaan. Macam mana cara sekalipun kita mestilah untuk menjaga kita punya tata susila, kesopanan kita, adab kita sesama sendiri. Itu pada bila-bila masa sahajalah. Okey, dan seterusnya adab pula. Kenapa kita bercakap tentang adab ini? Adab ini adalah macam mana kita nak zahirkan apa yang ada dalam hati kita, kita zahirkan supaya orang boleh terima benda tu sebagaimana yang kita rasa. Kita nak tunjukkan dia. Okey. Jadi macam yang saya cakap tadi, adab ini kan kalau kita cakap dekat dalam sudut Islam ni, kita ada adab apabila kita berselisih pendapat dekat dalam urusan dunia ataupun urusan agama lah. Antaranya saya berpegang kepada kita jangan mengikut hawa nafsu. Sekiranya kita ada sesuatu perkara yang menjadi isu, kita kenalah berbalik kepada prinsip asas tadi dan mengelakkan untuk kita mengikut kepentingan peribadi dan juga kita punya rasa hati sahaja semata-mata. Jadi itu memang yang kena elakkan sekeras-kerasnya lah. Okey, dan seterusnya kena berpegang konsep takwa tadilah. Ini adab. Bila kita cakap adab ni, dia sinonim dengan Muslim lah. Kita kena berpegang kepada konsep takwa tadi. Kita jangan membuatkan sesuatu perkara tu berdasarkan kita punya keinginan semata-mata. Sedangkan kebenaran itu telah jelas. Kan kita kena bawa kepada semua orang ni untuk membawa kepada kebenaran. Walaupun kebenaran itu bukan berpihak kepada kita kadang-kadangnya. Jadi kita kena tinggikan kebenaran itu, dan kalau kita salah, kita kena mengaku salah pada sebahagian keadaan lah. Okey, jadi seterusnya menjaga adab komunikasi. Ini dah terakhir lah sebabnya saya rasa macam dah panjang sangat. Okey, adab komunikasi ini terdiri daripada lenggok bahasa, kita punya cara. Kadang-kadang kan cara pun tanpa kita berkata-kata pun kadang-kadang boleh mengguris hati orang lain. Jadi itu adalah perkara yang kita kena jaga. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang lain sehingga orang tu tak terluka, sehingga orang tu tidak terasa apa-apa dengan apa yang kita lakukan pada dia. Jadi sekarang ni dah terlalu banyak bercakap sinis, bercakap kadang-kadang perlakuan yang melampau, mengejek-ngejek. Jadi perkara-perkara tersebut kita kena sentiasa berhati-hati. Kita kena jangan sampai orang lain ini terasa hati dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu antara adab-adab lah. Dan akhirnya kita sama-sama bersungguh-sungguhlah untuk mempamerkan usaha kita untuk menjaga keamanan ni. Jadi kita kena sentiasa menunjukkan bahawa kita bersama-sama keluarga Malaysia ini untuk menjaga keamanan. Kita tak nak perpecahan. Kita tak nak keamanan yang kita kecapi pada hari ini berakhir begitu saja. Sampai pengorbanan yang telah dilakukan oleh generasi yang awal dulu menjadi sia-sia. Kita tak nak perkara tersebut berlaku. Jadi saya rasa sampai situ saja. Semoga ada sesuatu di dalam yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada sidang pendengar pada hari ini, insya-Allah. Maafkan kekurangan saya. Kemungkinan ada salah silap dalam tutur bicara saya, jadi saya mohon maaf. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.